Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqahna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijasi khataman mursalin. Ilahana anta maqsudana wardaka matlubana amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba' sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya bila sama-sama kita lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa ba'du alhamdulillah, di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita masih lagi dapat untuk mengisi masa malam-malam kita ini dengan menambahkan kefahaman kita tentang agama yang sama-sama kita anuti ini. Dan syukur juga kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kehidupan di saat ini, walaupun kita sedang berhadapan dengan pandemik, dengan virus, tetapi Allah masih lagi berikan kepada kita kehidupan untuk teruskan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah, iaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sidang penonton yang bersama dengan saya di page Mahat Tafiz Al-Mustafa. Terima kasih kepada Al-Fadil Syekhuna Ustaz Muhammad Salihin bin Abdul Wahid di atas kesudian untuk menjemput saya pada malam ini untuk mengisi lagi page di page Mahat Tafiz Al-Mustafa. Mudah-mudahan pengikut ataupun followers Mahat Tafiz Al-Mustafa ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilindungi daripada bala bencana, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah yang bersama dengan saya di saat ini melalui page Mahat Tafiz Al-Mustafa, boleh sama-sama komenkan di page Mahat Tafiz Al-Mustafa bagaimana keadaan visual saya, bagaimana suara saya, dan mudah-mudahan saya dapat berinteraksi dengan baik, penyampaian saya sampai dengan jelas, dan sekiranya tuan-tuan tidak mendengarnya dengan baik, tuan-tuan tolong respon supaya kita dapat bertindak dengan secepat mungkin, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak menyambung lagi pengajian kita yang mana kita membedah kitab daripada kitab Lubabul Hadis, Al-Ba'ithul Al-Hathis, Lubabul Hadis, karangan Imam Jamaluddin Abdul Rahman bin Kamal As-Sayuti. Dan buku ini, tuan-tuan, kitab ini diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, dan diterbitkan oleh Mahat Tafiz Al-Quran Imam Nawawi Matin, negeri Perlis, yang telah pun menerbit pada tahun 2018, ingat saya, 2017 cetakannya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cetakan pertama pada 2012, karangan Imam Sayuti, diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir, yang kitabnya yang bertajuk hadis yang membicarakan tentang keistimewaan ilmu dan ulama, keistimewaan kalimah tauhid, keistimewaan kalimah basmalah, dan juga keistimewaan kalimah salawat. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik, kita telah pun menghuraikan sebelum ini, tuan-tuan, melalui kuliah kita di page Mahat Tafiz Al-Mustafa, kita telah pun menyebutkan tentang bab yang pertama, iaitu keistimewaan ilmu dan ulama. Kita dah habis huraikan bab yang pertama ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah pun selesaikannya. Dan pada malam ini, tuan-tuan, kita nak sambung bab yang kedua, iaitu keistimewaan fi fadilati la ilaha illallah, pada bab menyatakan kelebihan ataupun keistimewaan menyebut kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid kita ini, kalimah tahlil,
Tuan-tuan rahmati Allah SWT, ini kalimah tahlil. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita sering kali dengar tahlil ni kan, kita selalu masuk majlis tahlil. Tapi apakah perkataan tahlil tersebut? Tuan-tuan, perkataan tahlil itu adalah kalimah la ilaha illallah. Itulah kalimah yang disebutkan tahlil. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, beruntunglah orang yang ada dalam majlis tahlil. Sebab apa? Sebab dia menyebut kalimah tauhid, kalimah yang agung, kalimah yang memisahkan di antara iman dan kufur. Inilah kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Angkut. Jadi tuan-tuan, pada panggilan ni kita masih lagi berada dalam bab yang kedua, fi fadilati kalimah, fi fadilati la ilaha illallah, pada kelebihan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah semua, kita masuk pada hadis yang ketiga. Pada malam ni hadis yang ketiga, iaitu hadis yang berbunyi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la ilaha illallahu kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min aqibi. Sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik hadis ini tuan-tuan untuk sama-sama kita faham, untuk sama-sama kita hayati, dan untuk sama-sama kita amalkan kalimah tauhid ini, kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman, yang telah pun mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kelebihannya. Kelebihannya adalah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ini nikmat yang paling besar. Dan kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu kelebihan, adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di bawah Nabi, menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kelebihan yang sangat istimewa kepada kita. Kerana nikmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbeza dengan umat nabi-nabi yang terdahulu. Inilah tuan-tuan rahmat Allah, keistimewaan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Dan juga tuan-tuan rahmat Allah SWT, selain daripada itu juga tuan-tuan, nikmat yang lain tuan-tuan, ya Allah pemudahkan urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mendapat ganjaran pahala. Dengan segala apa yang kita lakukan di saat ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diberikan ganjaran pahala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran juga tuan-tuan Allah sebut kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan, walaupun seseorang yang membuat sekelumit kebaikan akan dikira sebagai kebaikan, ganjaran, akan dikira ganjarannya. Kalau orang yang buat jahat sekelumit pun tuan-tuan rahmat Allah SWT akan dikira ganjaran, balasannya. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Jadi istimewa kita ni tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk apa? Termasuk apa yang kita sebutkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita type. Sebab kalau zaman teknologi kita ni tuan-tuan, kita dah kurang bercakap tapi banyak kepada menulis, banyak kepada menaik, sebab adanya media-media sosial kan, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan itu akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, istimewanya kita ni tuan-tuan dengan menyebut saja kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan, kalimah tauhid ni tuan-tuan, kalimah yang mudah untuk disebut sebenarnya. Kan, tak perlukan tenaga yang banyak. Tuan-tuan, nak sebut kalimah la ilaha illallah tuan-tuan, ada perlukah tenaga yang banyak? Nak sebut kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, perlukah duit, harta yang banyak? Kita perlu nak sebut kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan rahmatullah, perlu ke tempat yang selesa? Tidak tuan-tuan rahmatullah. Kesemua itu tak perlu. Sebab apa? Sebabnya Allah pemudahkan dengan lafaz itu tuan-tuan, kita mendapat
ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, hadis yang kita bacakan seperti tadi tuan-tuan rahmati Allah, hadis yang ketiga yang mana maksudnya sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini maksudnya tuan-tuan, ni adalah hadis qudsi, hadis qudsi, sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dan juga firman ini tidak dimasukkan ke dalam wahyu Allah yang dinamakan Al-Quran. Tidak jadikan wahyu Allah dalam Al-Quran, tetapi dijadikan hadis daripada Nabi SAW, iaitu hadis qudsi. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La ilaha illallah adalah kalam aku. Kalimah la ilaha illallah ni adalah apa yang Allah sebut bahawa itu adalah kalam Allah. Ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Bermakna kita lafaz saja kalimah la ilaha illallah, kita sedang bercakap dengan Allah. Kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita cakap, kita membaca Al-Quran juga kan? Kita baca Al-Quran juga tuan-tuan. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah juga tuan-tuan sama. Sebab itu disebutkan di sini. Qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami. Bahawa kalimah la ilaha illallah itu adalah kalam Allah, dan akulah dia, yakni Allah. Allah kata wa ana huwa, akulah Tuhannya. Akulah Tuhan, Tuhan sekalian alam. Barang siapa yang mengucap kalimah tersebut akan termasuk dalam penjagaanku. Ni masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam hadis qudsi ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lagi bahawa sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, bermakna dia berada di dalam penjagaan Allah. Ni tuan-tuan rahmat Allah SWT. Nikmatnya kita ni umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah. Kita hanya dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan rahmat Allah, kita telah pun berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dakhala khisni, Allah sebut bahawa dakhala hisni, kita telah pun berada di bawah peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina. Bermaknanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hanya menyebut kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, kita tak perlu dah nak cari bonza lah orang kata kan, nak jaga diri kita. Kita tak perlu dah nak upah makhluk yang lain untuk jaga kita, jaga kebun kita ke kan, jaga tanaman kita. Kalau orang dulu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada lagi yang berpaut ataupun yang memohon pertolongan dengan makhluk yang lain kan, tuan-tuan rahmat Allah. Dia ada tanaman, dia ada ladang, maka nak jaga ladang ni tuan-tuan rahmat Allah, dia upah makhluk yang lain, makhluk yang tak nampak, kan, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dalam Islam tuan-tuan, kita diajar untuk apa? Untuk bergantung, perlindungan kita tu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas mana kita usaha dengan baik, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu bertawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Masya-Allah, tuan-tuan rahmati Allah, dengan sebut kalimah la ilaha illallah. Kan, kalaulah tuan-tuan kita duk ambil upah, kita mengupah orang untuk jaga, kita perlukan harta, kan, korbankan harta. Kalau ambil makhluk halus tuan-tuan untuk jaga harta kita, maka tuan-tuan perlukan juga tenaga, pendudukan harta. Tenaga ni sebab apa? Sebab nak kena jaga dia, nak kena beli barang, nak untuk bagi dia makan dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan Allah, kan, kita keluarkan harta kita kena korban. Tapi sebaliknya tuan-tuan, apabila kita dah berusaha sebaik mungkin, maka kita bertawakal dengan Allah Subhanahu Taala dengan kalimah la ilaha illallah, maka tuan-tuan, di dalam hadis ini disebutkan kita telah pun berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah, di saat tahun kehidupan kita ni, zaman kita ni tuan-tuan, ada teknologi, betul. Masing-masing tuan-tuan rahmat Allah SWT ada keupayaan untuk pasang CCTV, kan, pasang CCTV. Sebab apa? Sebab dunia kita di saat ni kita menerima ancaman yang begitu banyak. Bukan ancaman virus saja, ancaman dari sudut keselamatan.
Sebab itu tuan-tuan, akibat manusia ini tidak tidak berpegang dengan agama yang betul, maka tuan-tuan rahmatullah, dunia semakin huru-hara. Dan dunia semakin huru-hara. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah SWT sampai terpaksa wujudkan satu sistem adanya CCTV. Kena buat macam tu. Kalaulah konsep yang kita faham tuan-tuan, dalam agama Islam kita diajarkan tentang apa? Tentang apa saja yang kita buat, tuan-tuan Allah sentiasa memandang. Dan contohnya tuan-tuan dalam konsep Allahumma salli iman kita ni, iman kita beribadah ni tuan-tuan rahmatullah, seumpama kita melihat Allah, kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tarahu, tapi kalau kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Ini konsep kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Iaitu kalaulah kita beribadah ni seumpama kita melihat Allah, tapi kita tak nampak Allah, maka kita kena sedar bahawa fa innahu yaraka, sebenarnya Allah sedang melihat kita. Ini konsep yang diajarkan dalam agama kita ni, dalam Islam. Bermaknanya kita faham bahawasanya setiap apa yang kita lakukan, tuan-tuan, tak perlu kepada CCTV lah. Sekiranya semua manusia berpaut, beriman dengan sepenuhnya apa yang diajarkan dalam agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Jadi orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia telah pun berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah pun berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli. Kan senang kan? Tak perlu dah nak upah bonza. Tak perlu dah nak upah makhluk-makhluk halus yang lain dah. Tak perlu dah. Kan? Sebab apa? Sebab kita bergantung hanya kepada Allah. Fa izasta'inta fasta'in billah, kan, dalam hadis Nabi SAW yang lain, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, seorang sahabat yang sangat-sangat famous, meriwayatkan hadis yang banyak juga, ribuan hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas. Apa yang disebutkan dari hadis ini tuan, apabila kita mohon pertolongan, mintalah kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan dalam agama kita ni, dalam Islam. Dan apabila dalam hadis ni tuan-tuan, sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, bermakna dia telah pun berada di dalam perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan lagi dalam hadis ni tuan-tuan, hadis qudsi ni, wa man dakhala hisni, dan sesiapa yang berada di bawah penjagaan aku, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, amina min aqibi. Allahumma salli ala sayyidina. Apa dia tuan-tuan rahmati Allah? Iaitu dia selamat, dia aman. Dia selamat, dia aman daripada penyiksaan aku di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan rahmati Allah, beruntungnya dengan kalimah la ilaha illallah ya. Dengan kalimah la ilaha illallah sahaja tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah pun aman daripada siksaan Allah di akhirat kelak. Dengan kalimah la ilaha illallah saja tuan-tuan rahmatullah, kita dah terselamat daripada siksaan yang sangat dahsyat di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni keuntungan dengan kalimah la ilaha illallah ya tuan-tuan. Tuan-tuan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam guru tuan-tuan, guru kami sentiasa menyuruh kami dijadikan amalan setiap hari jangan kurang daripada 100 kali untuk bertahlil. Masa menuntut ilmu, kan, tuan-tuan rahmatullah. Sebab apa? Sebab kalimah inilah tuan-tuan yang akan menguatkan kekuatan diri kita. Dua, kekuatan rohani dan kekuatan fizikal. Tuan-tuan rahmatullah, ni bila kita mengamalkan kalimah tahlil ni, Allah, tuan-tuan, kekuatan rohani dan kekuatan fizikal. Tuan-tuan rahmatullah, rohani tuan-tuan, sebab apa? Sebab apabila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, roh kita ni semakin kuat, subur, segar dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ni tuan-tuan datangnya dengan keadaan beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan, kitalah yang menyuburkan iman kita ni, menyuburkan roh kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala.
Roh kita ni tuan-tuan, dia rindu kepada kampung halaman. Sebab roh kita ni tuan-tuan semuanya datang daripada syurga, kan? Dan roh kita ni juga tuan-tuan rahmatullah, bila dah keluar daripada rahim ibu, maka tuan-tuan rahmati Allah, tanggungjawab kita lah untuk nak menjaga roh ini. Agar apa? Agar sentiasa berada dan kembali balik kepada kampung halamannya. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW sebutkan, kullu mauludin yulidu alal fitrah. Sejak kelahiran itu lahir dalam keadaan fitrah. Tuan-tuan, ni menarik hadis ni. Mengajarkan tentang kita ni bagaimana nak mendidik anak-anak, kan. Maka Nabi kata apa? Fa abawahu, maka ibu dan ayah dia lah yuhawwidanihi, meyahudikan dia, au yunassiranihi, ataupun mengkristiankan dia, au yumajjisanihi, ataupun memajusikan anak tersebut. Lahir anak tu dalam keadaan yang bersih, tuan-tuan. Bersih makna kata apa? Dia beriman, masih lagi beriman, walaupun ibu dan ayah dia tu tak beriman, tak beriman, tetapi tuan-tuan, bayi yang lahir itu tetap beriman lah. Awal-awal kelahiran itu adalah dia beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan, ibu dan ayah dia lah yang menghidupkan anak itu dengan keadaan Yahudi ke, dalam keadaan Kristian ke, ataupun Majusi ke. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, kita dididik bagaimana nak menjaga, mentabiah supaya roh yang Allah SWT turunkan, Allah izinkan untuk berada di bumi ini, sentiasa subur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, hadis ini menerangkan kepada kita betapa agungnya kalimah ini. Allah SWT. Dalam hadis ni tuan-tuan, hadis kursi ni tuan-tuan, kita sedar bahawasanya hadis ini menyebutkan tentang kalimah yang kita sebut itu adalah kalimah yang sangat agung. Sangat-sangat bermakna buat kita, sangat-sangat mahal buat kita, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang mengucapkannya dengan penjagaan serta terselamat daripada siksaan akhirat kelak. Allah. Tuan-tuan, sebab apa yang dikatakan kalimah agung ni? Sebabnya tuan-tuan rahmati Allah, dihuraikan oleh Imam Jamaluddin As-Suyuti menyebutkan bahawa Allah menjanjikan. Dalam hadis ni tuan-tuan, Allah janji. Apa janji Allah ni? Amina min aqibi. Ni di akhir hadis tadi. Apa dia Allah sebut? Bahawa sesiapa yang berada di bawah penjagaan Allah, peliharaan Allah, perlindungan Allah, maka dia aman daripada siksaan Allah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana tuan-tuan dalam hadis ini tuan-tuan dijelaskan oleh para ulama kita bahawa ini dah janji Allah, dan janji Allah ni tuan-tuan rahmati Allah sudahlah pasti. Dah tentu pasti akan terlaksana, akan tertunai di akhirat kelak. Janji manusia ni tuan-tuan macam-macam dia janji, tapi belum tentu dia laksanakan lagi. Bagi manusia ni tuan-tuan rahmatullah, janji manusia ni tuan-tuan rahmatullah, dia berjanji 10 agenda pun belum tentu lagi tuan-tuan dia dapat tunaikan 10 agenda tersebut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tetapi berbanding dengan janji Allah, apa saja yang Allah tawarkan kepada kita, apa yang Allah manifestokan kepada manusia ni tuan-tuan rahmati Allah, Allah akan tunaikan bila sampai tempohnya di akhirat kelak. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan janji yang disebutkan dalam hadis ini tuan-tuan rahmati Allah, apa dia? Janji Allah iaitu amina amin akibi, iaitu terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, terpelihara daripada penjagaan, daripada penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ni? Kepada orang yang mengamalkan kalimah tahlil ini. Orang yang sentiasa menyebut, berzikir kepada Allah dengan kalimah tahlil, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, beruntunglah kita ni yang mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ni, walaupun kita hidup selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap dapat nikmat lagi. Kita masih lagi dapat nikmat untuk menyebut kalimah ini.
Dan juga dapat nikmat untuk terlindung daripada penyesaan Allah di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan, ambillah peluang. Dalam sehari ni tuan-tuan rahmati Allah, setiap hari tuan-tuan, setiap hari. Jangan kata seminggu sekali dah. Ambil setiap hari ni tuan, ada masa kita bertahlil. Setiap hari tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, tak boleh 100 pun tuan-tuan, biarlah tuan-tuan ada dalam 50 sehari. Sebut kalimah apa? La ilaha illallah ya. Kan tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya tuan-tuan, kita ambil masa selepas solat. Kita ada 5 waktu lepas solat, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ambil 5 kali sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? 5 kali dia kali dengan 5 dah 25 dah. 25 kali dah sehari kita dapat sebut. Kan tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak kira waktu yang lain lagi. Ni nak katakan bagaimana mudahnya kita ni nak dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang ni tuan-tuan, sebab disebutkan di sini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat istimewa kepada manusia, kepada hamba-Nya, yang mana janji Allah itu adalah pasti, yang kita akan terima di akhirat kelak apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadis yang seterusnya. Hadis yang keempat pula tuan-tuan, iaitu hadis yang pendeknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Hadis yang pendek tuan-tuan. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tunaikanlah zakat tubuh badanmu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan rahmati Allah, menarik lagi tuan-tuan. Kita nak kongsikan kelebihan, keistimewaan kalimah tauhid la ilaha illallah. Apa dia tuan-tuan rahmati Allah sementara? Iaitu kalimah tauhid ini tuan-tuan merupakan salah satu cara untuk kita tunaikan zakat. Tapi zakat bukan zakat harta, tapi zakat tubuh badan. Addu zakata abdanikum. Ni hadis ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana cara nak menunaikan kita tuan-tuan, nak bayar zakat harta, kita kena keluarkan harta kita. Kita ada perniagaan, ada zakat perniagaannya, kita ada emas, cukup haulnya, cukup nisabnya, maka kena bayar, wajib bayar zakat. Tuan-tuan rahmat Allah, orang yang berpendapatan, maka dia ada zakat dia, zakat pendapatan. Orang yang ada pertanian, ada zakat pertaniannya. Orang yang peternakan, ada zakat peternakannya. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua zakat yang wajib untuk dibayar. Zakat ni tuan-tuan jangan main-main juga. Sebab ianya adalah hak Allah. Zakat ini adalah hak Allah. Kan? Maka zakat-zakat tadi tuan-tuan yang kita sebutkan tadi tuan-tuan adalah dengan kita mengeluarkan harta kita untuk menyucikan harta kita. Kita keluarkan harta kita tu bayar zakat untuk menyucikan harta kita. Harta yang kita miliki. Tuan-tuan, mudah-mudahan harta yang kita miliki tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berkati, dan juga Allah lindung harta kita selepas mana kita menunaikan zakat. Sebab harta kita itu tuan-tuan, ada sebahagiannya adalah hak milik orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanggungjawab kepada kita ni, kita yang ada harta ini, untuk sampaikan kepada yang lain. Jangan kita angkuh, kita kata ya harta itu milik kita semua. Sebenarnya tuan-tuan rahmat Allah, harta yang kita miliki itu tuan-tuan belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Tapi harta yang milik kita tu yang mana? Yang telah pun kita wakafkan, yang telah pun kita sedekahkan, yang telah pun kita zakatkan. Itulah harta milik kita kekal abadi sampai ke hari kiamat. Ni tuan-tuan. Harta yang kita miliki di saat itu tuan belum lagi milik kita. Tuan kena ingat ni tuan, bukan belum tentu lagi, walaupun dekat geran tu nama kita dah. Kan, geran tu nama kita dah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, harta itu hanya sementara. Belum tentu lagi tuan-tuan milik kita yang kekal.
milik harta yang betul-betul milik kita ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infak, apa yang kita wakafkan, apa yang kita zakatkan, itulah milik kita yang sebenarnya, yang kita boleh tuntut di akhirat kelak. Allahumma salli. Ni tuan-tuan. Jadi kebetulan tuan-tuan dan puan-puan kita masuk bab ini tuan-tuan. Saya menyeru tuan-tuan untuk kita support Mahat Tahfiz. Tuan-tuan faham di kala pandemik ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak Mahat Tahfiz tak dapat beroperasi dengan secara bersemuka di saat ini, tidak seperti mana tahun lepas, dan juga dah tentulah tuan-tuan mereka ini berhadapan dengan krisis kewangan yang sangat getih lah. Semua Mahat Tahfiz seperti itu. Jadi saya nak menyebut tuan-tuan untuk kita yang nak simpan, nak kekalkan hartanya, kekal milik dia tuan-tuan, tuan-tuan bolehlah infak, tuan-tuan bolehlah wakaf untuk Mahat Tahfiz Al-Mustafa yang sama-sama kita tonton pada malam ini daripada page-nya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada mudirnya Al-Fadil Ustaz Solihin Abdul Wahid bagaimana nak menyumbang ke Mahat Tahfiz Al-Mustafa. Mudah-mudahan itulah yang menjadi saham ataupun bukan menjadi saham dah tuan-tuan, yang menjadi hak milik tuan-tuan, harta yang milik tuan-tuan di akhirat kelak, yang tuan-tuan boleh tuntut di akhirat kelak. Allahumma salli. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita sebut zakat harta. Kan zakat harta. Harta kita ni tuan-tuan ada zakat dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis ni tuan-tuan disebutkan kepada kita tentang apa? Tentang tubuh badan. Tubuh badan kita ni juga ada zakat dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Yang mana Allah kurniakan kepada kita ni nikmat segala macam panca indera, anggota badan kita ni tuan-tuan, dengan penuh keistimewaan lah. Kita dapat dua pasang mata dapat melihat, kita dapat telinga dapat mendengar, kita dapat mulut dapat untuk makan, lidah untuk rasa, kita dapat tangan, kita dapat hati, kita dapat jantung, paru-paru, sampailah ke kaki. Yang paling mahal tuan-tuan, kita ada otak lagi. Semua itu tuan-tuan dan puan-puan, nikmat yang Allah bagi kepada setiap makhluk, setiap hamba, setiap makhluk yang Allah ciptakan. Kalaulah dia manusia, maka Allah bagi sifatnya seperti manusia. Kalaulah binatang, Allah bagi nikmat seperti mana binatang. Maka tuan-tuan, kita sebagai manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kelebihan. Sebab kita ni dikurniakan ada satu kelebihan, iaitu akal. Maka tuan-tuan, segala-galanya tuan-tuan perlu disucikan dengan baik. Kan perlu disucikanlah, dibersihkan dengan baik anggota badan kita ni tuan-tuan. Kita duk ambil wuduk setiap hari tuan-tuan. Kan kita ambil wuduk tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tuan, kita ambil 5 waktu tu tetap dah ambil wuduk. Nak jaga apa? Nak jaga anggota kita. Kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dalam hadis ni tuan-tuan ditekankan lagi, diberitahu pada kita bahawasanya untuk nak menyucikan lagi anggota kita ni, anggota badan kita ni adalah dengan apa? Dengan biqauli la ilaha illallah, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Mana kata tuan-tuan dan puan-puan Allah sebenarnya tak perlu kepada nak keluar harta yang banyak, tak perlu nak keluarkan tenaga yang banyak tuan-tuan. Dengan menyebut kalimah la ilaha illallah ni juga tanda sebagai apa? Kita menunaikan zakat. Kita melunaskan zakat anggota badan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hanya menyebut kalimah la ilaha illallah, kan? Sebut kalimah la ilaha illallah tuan-tuan. Tanda apa? Tanda kita telah pun menyempurnakan zakat untuk anggota badan kita. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Mudah kan kita ni? Kalau harta mungkin kita kena kerja keras untuk nak cukup nisabnya, cukup haulnya, barulah bayar zakat, kan? Tapi untuk anggota badan ni tuan, tak perlu nak kerja keras. Hanya dengan apa? Dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik. Apa yang dimaksudkan daripada hadis tersebut adalah cara nak menyucikan diri. Ini jelaskan oleh ulama kita bahawa itulah kaedah untuk nak menyucikan diri kita dari segi luaran.
Tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tuan-tuan nak menyucikan diri kita. Kalau nak sucikan harta, bayar zakat, keluarkan harta kan, kalau untuk bayar zakat. Untuk nak menyucikan diri kita ni tuan-tuan rahmati Allah, dari segi luaran adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Manakala dari segi dalamannya pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin beritahu kepada kita untuk menyucikan diri kita ini dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta huraian tadi tuan. Untuk nak menyucikan luaran kita, menyucikan luaran kita ni lah, yang kita nampak ni tuan-tuan, kita kena basuh ya, kan, basuh, mandi kan. Contohnya muka kita kotor, kita basuh muka kita. Badan kita kotor, kita basuh badan kita, mandi, bersih, sabun, itu menyucikan luaran. Tapi tuan-tuan, nak menyucikan dalaman, sebagai nak menyucikan dalaman kita ni tuan-tuan rahmat Allah SWT, itulah tuan-tuan dalam hadis ni tuan-tuan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, bahawa dengan menyebut kalimah la ilaha illallah, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, kita menyucikan dalaman kita. Ni dalaman kita ni, roh kita, kita dapat sucikan roh kita, anggota badan kita ni kita dapat menyucikan. Tak perlu dah tuan-tuan rahmati Allah nak pergi basuh dalam tu tuan-tuan. Tak perlu. Tuan-tuan rahmati Allah ni kata kena pergi basuh, dia cabut semua pergi basuh tu. Tak. Tuan-tuan rahmati Allah. Menyucikan dalaman kita ni adalah dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli ala tuan-tuan rahmati Allah. Dan sekiranya kita ingin sempurnakan hak diri kita, maka perlulah kita mengikut apa yang terkandung di dalam kalimah tersebut, iaitu akidah dan syariat. Menarik lagi tuan-tuan rahmati Allah. Dalam dihuraikan di sini tuan-tuan rahmati Allah, tadi untuk menyucikan luaran, anggota badan kita luaran adalah dengan kita membersihkan kita, mandi ke, basuh ke, kan, dengan sabun dan sebagainya. Untuk nak menyucikan dalaman kita adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Dan juga tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk nak sempurnakan, untuk nak sempurnakan keseluruhannya tuan-tuan rahmati Allah adalah dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Apa yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah? Itu dua perkara tuan-tuan, dua konsep dalam kalimah tauhid kita ni, iaitu yang pertama akidah, yang kedua syariat. Apa maknanya tuan-tuan rahmatullah? Iaitu akidah. Apa makna akidah dari sudut kalimah la ilaha illallah? Kita hanya mensatukan Allah. Kita hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Kita tidak memohon pertolongan itu dengan makhluk yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertuhankan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sujud, melainkan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akidah tu. Hanya Tuhan yang satu saja kita pegang. Itu yang disebutkan akidah. Konsepnya pertama itu akidah. Tiada Tuhan, yang maksud apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Segala yang kita lakukan itu tuan-tuan, apa yang kita sembah, hanya kita sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sudut konsep yang kedua, iaitu syariat. Apa yang disebutkan dengan syariat dalam sudut kalimah la ilaha illallah ni? Bermaknanya apa yang kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, bermakna tiada perintah yang lain melainkan hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang wajib untuk kita laksanakan. Itu dari sudut syariat. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan, Allah keluarkan arahan untuk orang, itulah yang perlu dilaksanakan oleh manusia yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli. Tuan-tuan, bila Allah sebut tentang solat, wajib untuk solat. Bila Allah sebut tentang menutup aurat, wajib menutup aurat. Bila Allah perintah untuk berpuasa, wajib untuk berpuasa. Apabila Allah perintah untuk menunaikan zakat, wajib menunaikan zakat. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Itu bagaimana nak katakan syariat. Sebab kita dah sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, bermakna tiada perintah yang lain melainkan hanya perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tiada syariat yang lain melainkan hanya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada agama yang lain melainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kesempurnaan yang lain melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan dan puan-puan bagaimana ulama kita menghuraikan konsep la ilaha illallah itu yang mana terbahagi kepada dua, iaitu akidah dan juga syariat. Jadi berganding kekuatan dua-dua ni tentang akidah dengan syariat, itulah tuan-tuan yang menyucikan diri kita dan juga menguatkan diri kita, suburnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka beruntunglah tuan-tuan orang yang mengamalkan, orang yang ada masa, ada orang yang mencuri masa untuk dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi kita faham di sini bahawasanya apabila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Daripada dua hadis yang kita kongsikan pada malam ini, tuan-tuan, apabila orang kita menyebut saja kalimah la ilaha illallah ni, kita telah pun berada di bawah perlindungan Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah tersebut, maka tuan-tuan kita di bawah perlindungan Allah, peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli. Kemudian apabila kita dah duduk di bawah peliharaan Allah, perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna tuan-tuan dan puan-puan kita aman di akhirat kelak. Kita aman di akhirat kelak daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab di dunia kita bergantung dengan Allah Subhanahu, dengan kalimah la ilaha illallah. Dan juga yang kedua, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menyucikan diri kita. Anggota yang kita miliki, roh yang kita miliki di saat ini adalah dengan apa? Dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Allah, addu abdanikum biqauli la ilaha illallah. Kan Nabi kata, tunaikanlah zakat tubuh badanmu ini dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan dari sudut itu, tuan-tuan Allah SWT, kita tahu bahawasanya konsep kalimah la ilaha illallah ini ada dua perkara yang utama yang perlu kita sama-sama semai, semua kita hayati, iaitu konsep akidah dengan syariat. Apabila kita sebut saja kalimah la ilaha illallah ni, dua perkara ini, iaitu akidah dan syariat, dia akan seiring sejalan, seiring bersama. Dengan yakin kita ini, tuan-tuan, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, bermaknanya tuan-tuan, tiada perintah yang lain melainkan hanya perintah Allah saja yang kita taat dan patuh. Allahumma salli. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang dua hadis yang kita kongsikan pada malam ini, tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat mengambil intipati yang baik dari sudut perbahasannya, dua huraian yang sangat, dua hadis yang dihuraikan dengan begitu baik oleh ulama-ulama kita, terutamanya kita sebutkan daripada kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam Jamaluddin As-Sayuti. Insya-Allah, tuan-tuan rahmati Allah sebenarnya, kita akan sambung lagi jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sambungan bab. Masih lagi kita berada di bab yang kedua, iaitu fi fadilati la ilaha illallah, pada kelebihan keistimewaan kalimah la ilaha illallah. Wallahu alam, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pada malam ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kirakan kita ini berada di dalam taman-taman syurga walaupun melalui maya. Dan walaupun melalui maya ni, tuan-tuan, mudah-mudahan kita berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan berada dalam taman-taman syurga yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu untuk pada malam ni, terima kasih yang sudi untuk bersama di page Mahat Tafiz Al-Mustafa, dan saya menyeru pada penonton sekalian untuk kita sama-sama support, untuk kita sama-sama sumbangkan untuk pembangunan Mahat Tafiz Al-Mustafa. Mudah-mudahan lahirnya pelajar-pelajar daripada Mahat Tafiz Al-Mustafa inilah, tuan-tuan dan puan-puan, akan juga menjadi saham kita di akhirat kelak. Sebab apa? Kita menyumbang tempat pengajian
yang sentiasa menyebut kalimah Allah, menyebut kalimah baginda Nabi SAW, yang lahirnya seorang pejuang Islam, maka tuan-tuan itu juga menjadi saham kita di akhirat kelak insya-Allah. Jadi sama-sama support tuan-tuan, dan terima kasih kepada mudir dan juga seluruh penggerak Mahat Tafiz Al-Mustafa di atas kesudian masih lagi memberikan kepada saya untuk berkongsi ilmu di page Mahat Tafiz Al-Mustafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati usaha yang baik ini. Jika diizinkan lagi, kita akan sambung lagi pengajian kita seperti biasa. Jadi sekali itu tuan-tuan rahmati Allah, marilah sama-sama kita tangguhkan kuliah kita dengan bacaan kafaratul majlis dan surah Wa'as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha fa'asallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.